Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Baiklah, isu kita pada hari ini, adakah Parti Gagasan Rakyat Sabah benar-benar mampu menjadi penghubung yang efektif antara aspirasi tempatan Sabah dan kehendak nasional Malaysia, atau adakah ia hanya sekadar retorik untuk menarik sokongan rakyat? Ini adalah persoalan yang menarik perhatian ketika Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Haji Jinor menyatakan komitmennya untuk terus menjulang semangat persekutuan Malaysia meskipun parti ini berjiwa tempatan. Dalam ucapannya semasa persidangan agung tahunan Gagasan Rakyat 2024 di Kota Kinabalu, Haji Ji menegaskan bahwa Gagasan Rakyat akan memainkan peranan signifikan di peringkat nasional bagi memastikan agenda pembangunan Sabah dan Malaysia bergerak seiring. Menurut Haji Ji, Gagasan Rakyat ialah parti yang mencerminkan kepelbagaian Sabah, sebuah parti tempatan yang dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa. Parti ini lahir dari kehendak dan aspirasi rakyat Sabah yang mahukan kepimpinan negeri mereka disuarakan melalui wadah politik tempatan yang bebas dari pengaruh luar. Katanya, naratif ini bukanlah rekaan atau datang secara sembrono. Ini adalah kehendak majoriti rakyat Sabah yang mahu melihat Sabah mempunyai suara yang kuat dan berkesan dalam arus politik nasional. Dengan latar belakang yang berbeza, keanggotaan Gagasan Rakyat berupaya untuk mencerminkan identiti sebenar rakyat Sabah yang kaya dengan kepelbagaian budaya. Haji Ji percaya bahwa hanya melalui kestabilan politik, Sabah boleh mencapai kemajuan yang diidamkan. Sebagai sebuah parti tempatan, Gagasan Rakyat berusaha untuk menjadi wadah yang memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat Sabah tanpa perlu berkompromi dengan kepentingan luar yang kadangkala tidak selari dengan kehendak tempatan. Haji Ji juga turut menegaskan bahwa Gagasan Rakyat meletakkan 3 teras utama yang dikenali sebagai SMJ, yaitu stabil politik, makmur negeri, dan jaminan kesejahteraan. Teras ini katanya bukan sahaja menjadi pedoman kepada parti tetapi juga selari dengan Hala 7 SMJ yang diperkenalkan lebih 3 tahun lalu. Hala 7 ini menjadi panduan yang jelas dalam misi membangunkan Sabah dengan meletakkan asas yang kukuh dari segi kestabilan politik. Kestabilan politik merupakan komponen asas dalam mana-mana sistem pemerintahan. Bagi Haji Ji, kestabilan politik bukan hanya penting di peringkat nasional, tetapi perlu bermula dari dalam parti sendiri. Beliau memberi peringatan kepada ahli Gagasan Rakyat bahwa perpecahan dalaman hanya akan melemahkan parti. Katanya, kita wajib mengelak daripada berlakunya perpecahan dan pergeseran. Beliau menekankan bahwa segala perbezaan pandangan yang mungkin timbul di dalam parti harus diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Ini adalah langkah penting bagi memastikan parti terus relevan dan dihormati di peringkat negeri maupun nasional. Namun begitu, mampukah Gagasan Rakyat benar-benar memikul beban perjuangan yang merangkumi kedua-dua aspirasi tempatan dan kebangsaan ini? Kita sadar bahwa untuk memastikan pembangunan Sabah seiring dengan pembangunan nasional diperlukan komitmen dan sokongan penuh dari kerajaan pusat. Dalam sejarah politik Sabah, terdapat banyak insiden di mana Sabah merasakan dirinya dianaktirikan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan hak autonomi. Haji Ji menekankan bahwa kestabilan politik Sabah tidak hanya memberi manfaat kepada negeri itu, tetapi juga kepada Malaysia secara keseluruhan. Sekiranya Sabah kuat dan stabil, ia akan menyumbang kepada kestabilan keseluruhan negara. Oleh itu, Haji Ji menyeru agar rakyat Sabah bersatu di bawah panji Gagasan Rakyat untuk memastikan negeri mereka mendapat perhatian yang sewajarnya di peringkat nasional. Menurutnya, Gagasan Rakyat mempunyai potensi besar untuk menjadi kuasa politik yang kuat, terutama jika ia berjaya mendapat sokongan padu daripada rakyat.
Namun untuk mencapai matlamat ini, gagasan rakyat perlu menangani pelbagai cabaran dalaman dan luaran. Di peringkat dalaman, parti ini perlu memastikan bahwa ia sentiasa bersatu dan mampu mengurus perbezaan pandangan di kalangan ahli. Ini karena dalam parti yang berbilang latar belakang, perbezaan pandangan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Seperti yang dinyatakan oleh Hajiji, perbezaan ini perlu diurus dengan bijaksana untuk mengelakkan perpecahan. Dari segi cabaran luar pula, gagasan rakyat perlu bersaing dengan pelbagai parti yang lain, termasuk parti dari Semenanjung yang mempunyai pengaruh besar dan sumber yang kukuh. Bagi memastikan gagasan rakyat mampu terus relevan, ia perlu menunjukkan bahwa ia adalah parti yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat Sabah dan bukan sekadar menjadi platform untuk kepentingan politik semata-mata. Persoalan yang sering ditanyakan oleh rakyat Sabah ialah sejauh mana komitmen kerajaan pusat untuk memenuhi janji-janji pembangunan kepada Sabah. Dalam hal ini, gagasan rakyat berhadapan dengan tugas yang besar untuk memastikan bahwa hak-hak Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dihormati dan dilaksanakan. Ini termasuklah isu-isu seperti pembahagian hasil minyak, kuasa otonomi, dan hal-hal tertentu dan pembangunan infrastruktur. Justru persoalan yang perlu dijawab oleh gagasan rakyat ialah bagaimana parti ini akan memastikan bahwa ia tidak hanya menjadi satu lagi parti yang bersandar kepada janji-janji manis sahaja. Dengan sejarah hubungan Sabah dan Kerajaan Persekutuan yang sering penuh dengan liku-liku, mampukah gagasan rakyat menunaikan janji-janjinya kepada rakyat Sabah? Adakah parti ini mampu mengubah nasib rakyat Sabah atau adakah ia hanya akan terjebak dalam arus politik nasional yang seringkali menyisih kepentingan negeri-negeri di pinggiran? Akhirnya gagasan rakyat harus menyadari bahwa untuk mendapatkan sokongan penuh rakyat Sabah, mereka perlu menunjukkan hasil yang konkret. Jika tidak, parti ini akan berdepan dengan risiko kehilangan kepercayaan rakyat. Dalam arti kata lain, perjuangan sebenar bagi gagasan rakyat bukan hanya untuk mendapatkan sokongan di peringkat pilihan raya, tetapi untuk menjadi parti yang mampu memperjuangkan dan melaksanakan perubahan yang diidamkan oleh rakyat Sabah. Maka sekali lagi timbul persoalan, sejauh manakah gagasan rakyat benar-benar bersedia untuk menjadi penggerak utama perubahan di Sabah dan menyeimbangkan kehendak tempatan dengan semangat persekutuan? Ini adalah ujian besar bagi gagasan rakyat dan bagi kepimpinan Datuk Seri Hajiji Noor yang kini berada di persimpangan penting dalam menentukan masa depan politik Sabah. Sila utarakan pandangan Anda semua di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.